Jawa, ucapan aluan pembuka bicara di Dewan Gemilang kita bersua. Andai patah sayap Raja Wali, bertongkat jua saya kemari, bukan kerana ingin bermimpi. Tetapi untuk menyelami maudut pidato yang berbunyi rukun negara sebagai prinsip perpaduan demi kejayaan dan kestabilan rakyat di negara kita. Sambutlah salam muhibah dan salam Malaysia Madani. Semarak kasih sekalung budi, Tuan Pengerusi Majlis, barisan panel hakim yang cakna dengan keadilan, div-div kehormat dan seterusnya para hadirin sebagai pencetus regulasi minda yang saya muliakan. Para hadirin dihormati, sebelum saya mengurak langkah lebih jauh, izinkan saya melakukan pendefinisian terhadap tajuk bicara saya. Para hadirin, rukun negara merupakan ideologi kebangsaan yang telah dikubah pada 31 Ogos 1970 oleh Majlis Gerakan Negara, yakni setahun selepas berlakunya tragedi 13 Mei 1969 yang telah menghancurkan perpaduan dan ketenteraman rakyat di negara kita. Bertitik tolak daripada insiden ini, rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha untuk merealisasikan aspirasi negara dengan menghayati prinsip-prinsip rukun negara. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada Raja dan Negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Perpaduan boleh ditarifkan sebagai usaha penyatuan masyarakat berbilang bangsa. Adakah anda setuju? Para hadirin yang bermisi, ungkapan bersatu teguh bercerai roboh dan serumpun bagai serai, selian bagai tebu tidak lagi asing dalam konteks masyarakat Malaysia. Pada zaman Tok Danur berkajang kain, nenek moyang kita hidup bermasyarakat dalam semua aspek kehidupan. Mereka mengorak langkah, sederak menceriahkan kawasan kediaman, berborak-borak di warung kopi, seraya menghirup teh tarik, memainkan permainan tradisional dan seumpamanya. Sayang seribu kali sayang, senario tersebut jarang kelihatan dalam masyarakat moden akibat desakan hidup serta sibuk mengejar keduniaan dalam kehidupan. Mereka tidak menyedari kepentingan prinsip perpaduan demi kejayaan dan kestabilan rakyat Malaysia. Hal inilah yang berlegar-legar dalam gawang minda kita. Hadirin sidang saksi berintegriti, indikator saya yang kedua dalam aspek prinsip rukun negara sebagai peneraju revolusi Malaysia. Tiada agama di dunia yang menjerumuskan manusia terhadap keburukan, tambahan lagi kejahilan. Telah ditaklifkan di dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia bahawa agama Islam sebagai agama persekutuan dan agama-agama lain masih boleh diamalkan di Malaysia. Dengan berpandukan kepada ajaran agama lah, Malaysia boleh menyedari yang mana benar dan yang mana batil. Dan dengan berpandukan dengan agama jugalah, manusia boleh hidup dalam harmoni, tentera dan berdisiplin. Persis yang telah diperkatakan oleh Profesor Dato' Dr. Siddiq Fazil dalam syarahannya, iaitu agama bukan pemecah tetapi kekuatan untuk mempersatu. Sejak sekian lama, tamadun-tamadun besar di dunia seperti Islam, Timur dan Barat bertemu untuk berdialog di tanah air. Kita boleh berbangga bahawa negara kita kaya dengan dialog ketamadunan. Hadirin yang bervisi dan berisi. Seterusnya, daripada perspektif kesetiaan kepada Raja dan Negara, dapat kita lihat lebih 600 tahun dahulu, taat setia kepada Raja terbukti menjadi asas membina empayar Kesultanan Melayu Melaka yang memerintah hingga menjadikan kerajaan itu berkembang maju dan dipandang tinggi seantero dunia. Mengambil kira kedudukan Malaysia sebagai negara yang majmuk, pakar sejarah dan perlembagaan Profesor Datuk Dr. Ramla Adam menyifatkan peranan Raja dalam konteks Malaysia hari ini adalah memperkukuh perpaduan walaupun terdapat perbezaan agama, kaum serta fahaman politik. Seterusnya, daripada perspektif kesetiaan keluhuran perlembagaan pula menekankan setiap rakyat untuk saling menghormati dan mematuhi perlembagaan. Setiap warga negara Malaysia haruslah mematuhi perlembagaan kerana inilah aspek
utama dalam mencapai keamanan dan kedamaian. Menundukkan kepala menghadap raja, bertentang muka menghadap kawan, bercekak pinggang menghadap musuh. Di situlah kedaulatan undang-undang kita fahami. Setiap negara di dunia mempunyai undang-undang. Jika telah ditakdirkan tidak, jangan pula berkata ya. Sejurus ke prinsip yang terakhir, kesopanan dan kesusilaan. Setiap rakyat di Malaysia haruslah saling menghormati dan bersopan santun kerana inilah aspek yang paling dihormati. Menurut Pendeta Zaba, kelemahan sahsia punca kelemahan bangsa. Hadirin yang bijaksana, cuba seketika kita bayangkan hidup di Malaysia tanpa rukun negara. Tentulah seperti bagai awur ditarik songsang, berendam sesaya air, sejengkal tali. Meskipun kini setelah perik usaha yang telah dibuat oleh kerajaan masih ada lagi isu carta negara yang dilakukan secara jelik, isu jalur gemilang yang dipasang secara songsang, isu sultan dihina, serta pelbagai isu yang pelik-pelik lagi. Namun berkat usaha kerajaan dan rakyat yang masih berterusan sehingga kini telah membuka mata ramai supaya lebih peka terhadap isu yang masih berterusan agar peristiwa 13 Mei 1969 tidak berulang. Rukun negara menjadi tonggak perpaduan masyarakat Malaysia. Hadirin yang berbisi, Kata orang, muafakat membawa berkat. kata peribahasa bagai awur dengan tebing. Tetapi yang paling penting, kedua-duanya seiring memberitahu kita untuk saling bersatu padu, duduk sama rendah, Berdiri sama tinggi, melaksanakan rukun negara sebagai prinsip perpaduan demi kejayaan dan kestabilan rakyat di negara kita. tidak kira warna kulit, rupa, bangsa dan agama, Kita tetap duduk di bawah payung negara Malaysia. Sekian, terima kasih.